paha tidak merupakan aurat di bilik mandi atau tempat-tempat lain seumpamanya, di mana mengikut uruf, mengikut kebiasaannya, mengikut adat, mendedahkannya tidak dianggap perbuatan yang pelik dan jelek. Sementara di setengah-setengah tempat seperti masjid atau tempat-tempat lain seumpamanya, paha adalah aurat yang semestinya dijaga daripada terdedah. Dia ada tempat-tempat ni, sini tak apa, sebab orang semua pakai lagu tu. Ada orang tidak anggap pelik. Misalnya nelayan ke, misalnya nak basuh kereta ke, nak basuh kereta, dia pakai. Ada tempat-tempat dia, bukan dalam majlis. Bukan dalam majlis. Antara tokoh ulama yang berpendapat demikian ialah Atha. Tadi ada dah satu pendapat Atha tadi. Ini pendapat keduanya lah. Dan Al-Auza'i, Ibnu Qutaibah menterjihkan pendapat ini. Dia kata hak ni molek. Dia kata hak ni molek, kemah ni. Golongan keempat berpendapat paha adalah aurat, tetapi aurat yang mukhaffafah, bukan aurat mughallazah. Imam Bukhari antara tokoh yang berpendapat begini. Selain beliau, Ibnul Qayyim dan sebilangan besar ashab Malik, Syafi'i dan Ahmad kata begitu. Al-Baji di dalam Al-Muntaqanya menulis bahawa Abu Hanifah juga diriwayatkan ada berkata aurat terbahagi kepada dua, mughallazah dan mukhaffafah. Ini berarti salah satu pendapat beliau juga sama seperti pendapat Imam Bukhari. Ramai ni juga lagu ni. Dan kita tahu mana Imam Bukhari ni kata aurat tu ada dua. Cuba perhati tajuk sebelum pada ni, muka surat 348, bab ke-10, aurat yang mesti ditutup. Apa mafhum dia? Mafhumnya ada aurat yang tidak mesti ditutup, tapi aurat juga. Aurat yang mesti ditutup tu kepada dia, hak dia faham di sini ialah kubul dan dubur. Hak tu mesti. Adapun paha tidak termasuk dalam hak tu. Sebab hak tu mughallazah, hak ni mukhaffafah. Sini duduknya. Jadi orang Imam Bukhari ni tak kata mazhab sayanya paha ni tidak aurat. Dia tak kata terang lagu tu, tak ada. Orang faham daripada tadi tajuk-tajuk dia. Tapi semua terima. Memang dia berpendapat begitu. Dan ramailah hak berpendapat gini ni, ramai. Molek juga hak ni. Cara lagu ni dia bagi dua. Dia bagi kepada dua aurat tu. Kalau hak tadi dia kata ada tempat, tengok kepada tempat juga. Keadaannya. Jadi kan cuma perhati tu. Tu kan molek tu kalau banyak pendapat. Tapi kalau ambil kita ngaji lagu tu kan seseolahnya segala-galanya Islam setara tu tak lagi. Kita nak kerja pun susah, nak dakwah pun susah. Banyak perkara. Kita dalam keadaan tertentu pun jadi susah. Tapi kalau kita tahu banyak ni kan, boleh amal mana-mana pun, asal kita tahu. Jangan buat dengan tidak tahu. Tak boleh. Salah lagu tu. Kalau kita tahu, ada bertanggungjawab. Kalau kata, siapa dia kata? Ni dia kata Ustaz Asri mengajar ni, dia tulis. Lepas tu kalau tak puas hati, mari jumpa dengan tuan diri. Kita nak tunjuklah kita. Sini tak sebut. Sebab kalau sebut jadi panjang pula, kita nak rekah. Kita nak rekah di sini. InsyaAllah bila sudah ni, di akhir tu kita akan bubuhlah senarai rujukan tu. Boleh tengok situ. Ada ke tak ada, boleh tengok situ. Perbincangan di lagu mana. Hak ni cara dia faham. Lepas tu dia nak faham hujah orang kata paha tu aurat. Ada hadis benar. Bagi orang-orang yang mengaji ni, dia tidak ada hadis kat habis kita. Ada hadis hak palsu pun pakai lagi. Tak tahu gapo ikut ya, asal kata hadis. Habis. Orang ngaji tidak gitu. Hadis pun tengok dulu. Hadis lagu mana? Hadis tahu mana? Kalau nak berhujah boleh ke? Lepas tu tahu mana kita nak pegang? Betul lah. Hak Nabi, kalau Nabi kata tu kita junjung lah perintah dia. Tetapi tahu mana kedudukan? Imam Bukhari nak cerita, dia mari 3 orang, riwayat 3 orang. Hak ada menyebutkan kesimpulannya, mafhum dia tu iaitu paha ni aurat. 3 orang. Tak apalah. Nota 415. Mula-mula sekali Imam Bukhari membawa hujah pihak pertama yang mengatakan paha itu aurat. Hujah mereka ialah hadis paha itu aurat, al-fakhidhu aurat.
Hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Jarhad dan Muhammad bin Jahshin. 3 orang inilah yang disebut oleh Bukhari di sini. Dia sebut 3, ada lagi, tapi dia apa tak sebut habis. Dia ada kaedah dia tu. Sebab dia tulis ni memang dia fikir habis-habis. Kalau hak setara ni kita pada sebut setara ni. Hak lain dia tahu, tak payah sebut. Tak pandai nak sebut. Kira gitulah. Hak ni kira kuat, hak kuat. Hak kuat ni setara mana? Tengok dulu. Berdasarkan kitab-kitab lain, ada 2 orang lagi yang meriwayatkannya, iaitu Ali dan Qabithah bin Mukharib. Bagi Bukhari, hadis-hadis tentang paha adalah aurat pada keseluruhannya adalah dhaif. Itu pendapat dia. Kalau ada pun yang dikatakan sahih, seperti hadis Jarhad, ia masih lagi dipertikaikan. Dan jika diandaikan sahih sekalipun, kesahihannya tidak dapat menandingi hadis-hadis yang dipegang oleh golongan yang mengatakan paha bukan aurat. Tak boleh nak lawan. Kalau nak kira hadis dari segi kedudukan, tak boleh lawan. Kalau kata sahih pun, taraf sahih ni dia banyak. Dia tidak kata sahih dia serupa belaka. Tak. Orang yang mengaji Bukhari ni, kita ni nak kira, nak amal hak paling sahih, hak lebih sahih, bukan hak sahih saja. Apa lagi nak pakai hak dhaif tu, jauh sekali, tak sedar hak tu. Hak sahih pun nak tengok dulu setara mana, hak mana lebih sahih. Tu cara Bukhari. Hak mana lebih sahih. Kalau nak bandingkan dengan orang hak kata, dalil orang yang kata paha tu bukan aurat, rendah kedudukannya. Kerana itu beliau mengemukakan secara taklid dan dengan sirah tamrid sahaja. Cuba perhati cara dia. Hak ni tak berapa nampak kalau kita tengok kod Melayu ni. Sebab iyalah, dia kena tengok kaedah. Di sini dia sebut Abu Abdullah berkata. Abu Abdullah tu dia lah. Abu Abdullah tu Imam Bukhari. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Dia sebut diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Kalau dalam hak bahasa Arabnya yurwa an Ibni Abbas. Hak ni orang panggil riwayat apa dia ni, dengan sirah tamrid, secara taklid. Satu secara taklid. Secara taklid ni dia tidak sebut hak riwayat Ibnu Abbas mana sanad dia yang lengkap, tak sebut. Hak Jarhad mana sanad dia yang lengkap, tak sebut. Muhammad bin Jahshin mana sanad dia yang lengkap. Dia tahu belaka, dia tahu, tapi dia tak sebut sanad dia. Dia sebut tu lalu diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada orang ni. Dia tak sebut sanad. Itu orang panggil riwayat secara taklid. Bila Imam Bukhari beriwayatkan secara taklid, dia isyarat dah situ. Ada isyarat dah situ tu, bahawa hadis ni tak kuat mana, tak padan nak sebut sanad dia. Yang kedua, dia sebut dengan sirah tamrid. Sirah tamrid tu apa dia? Yurwa. Yurwa ni kalau orang yang mengaji bahasa Arab, dia fi'il mudhari' majhul orang panggil, bukan ma'ruf. Diriwayatkan. Siapa meriwayatkan tu siapa? Dia tak sebut. Kalau sirah tamrid ni isyarat kepada dhaif dalam Bukhari. Kebanyakannya isyarat kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Jarhad dan Muhammad bin Jahshin, dhaif bagi dia. Itu isyarat. Kalau orang tak mengaji benda ni kan, setengah-setengah bahasa Arab dia tidak makna gitu, tidak semua kitab gitu. Kitab ni dia kena faham ni istilah dia. Bila dia meriwayatkan secara tamrid, maka isyarat kepada dhaif. Dengan sirah tamrid sahaja. Hadis Ibnu Abbas diriwayatkan menerusi Abi Yahya Al-Qattat. Ni kalau kita perhati, Imam Tirmidzi isyarat ni. Dia kata riwayat daripada Ibnu Abbas. Baiklah. Hadis Ibnu Abbas diriwayatkan menerusi Abi Yahya Al-Qattat daripada Mujahid, daripada beliau, yakni Ibnu Abbas, katanya, pernah Nabi SAW lalu dekat seorang lelaki yang terdedah pahanya. Baginda terus berkata kepadanya, tudung atau tutup pahamu itu, kerana paha seseorang termasuk dalam auratnya. Demikian diriwayatkan oleh Ahmad, Tabarani, Hakim, Baihaqi dan lain-lain. Imam Tirmidzi meriwayatkannya secara ringkas dengan lafaz al-fakhidhu auratun, tu saja, daripada Ibnu Abbas tadi juga. Sanadnya lagu tu lah. Ada Abi Yahya Al-Qattat, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Imam Tirmidzi kata hadis ini hasan.
Orang hak tidak mengaji, kitab Imam Tirmizi tu dia tidak mengaji, dia kata tengok hasan. Dah hasan boleh pakai. Hasan ni bawah sikit pada sahih je. Perawi dia tu orang molek-molek, cuma kurang sikit lah daripada sahih. Hasan. Bila hasan boleh pakai. Dia tak faham istilah Tirmizi. Istilah Tirmizi bukan lagu tu, dia tidak sepuh orang lain. Memanglah jumhur ulama hadis kata lagu tu, tapi Tirmizi ni tak. Kalau hadis tu dhaif, tapi banyak jalur dia, sanad dia dhaif belaka, hasan tu bagi dia. Tu bagi dia hasan. Syarat dia hanya ta'addud turuk. Walaupun semuanya dhaif, dia jadi hasan. Hasan dia tu tak boleh pakai dari segi hukum. Untuk nak landasan hukum tak boleh. Hasan hak jumhur ulama kata hak tu baru boleh pakai. Untuk hukum, untuk ambil hukum. Tapi kalau hasan Tirmizi tak boleh. Tu kena faham. Dia tak serupa istilah. Sebelum ngaji Tirmizi tu kena tahu dulu. Sebelum baca Tirmizi tu kena tahu dulu. Bila dia kata hasan tu maknanya lagu mana. Ada kalanya hak dia kata hasan tu maudhu'. Hak dia kata hasan tu maudhu'. Bukan dhaif. Lebih lagi pada tu. Ada kalanya. Bahkan hak dia kata sahih, banyak tidak sahih. Banyak tidak sahih. Sebab tu dia kitab. Sebab tu orang buat ngaji. Kitab-kitab tu dia tak boleh baca gitu saja, tak boleh, tak padan. Kalau kita ambil terjemahan saja baca, padan dah lah lagu tu padan. Sudahlah. Tak boleh. Abu Yahya Al-Qattat namanya ialah Abdul Rahman bin Dinar. Imam Ahmad, Yahya dan kebanyakan ulama menganggapnya dhaif. Lagu mana nak jadi hasan? Dah ada perawi dhaif. Mengikut kaedah tak boleh jadi hasan kalau perawi dhaif. Hasan dengan arti hak orang lain-lain pakai. Kalau hasan dia tu tak apalah, dia istilah dia lagu tu. Abu Yahya Al-Qattat. Ada juga orang berkata Habib bin Abi Thabit merupakan mutabi' kepadanya dalam meriwayatkan hadis ini. Ini istilah hadis belaka ni. Mutabi' kepada dia dalam meriwayatkan hadis ini, tetapi isnadnya juga tidak sahih. Tak sahih juga. Bahkan tak betul pun orang yang mengatakan Habib bin Abi Thabit ni menjadi mutabi' kepadanya dalam meriwayatkan hadis ini. Tak betul. Maksud mutabi' tu selain daripada dia Abu Yahya Al-Qattat itu, ni Habib bin Abi Thabit ni orang yang dikatakan kemah lah, meriwayatkan dengan sanad dia sendiri sampai di atas tu Ibnu Abbas juga. Tu baru mutaba'ah orang panggil. Tu baru mutabi'. Tak ada lagu tu. Kalau ada pun riwayat lain daripada Ali, hak daripada Ali tu orang tidak panggil mutabi' lagu tu. Kalau ia pun syahid orang panggil. Tu orang panggil syahid dalam istilahnya. Kalau ia pun ada, hak tu pun tak sahih juga. Tak lagi juga. Jadi maknanya kalau kita bahas ni kepada hak tidak mengaji tu mungkin berdengung sikit lah kan. Tapi ginilah sebab pergi mahkamah kan, orang duduk cara tu lawyer hak bisa-bisa tu kan, dia waktu hujah dia gini. Lagu tu lah. Anggaplah begitu. Ketika duduk bahas ni masing-masing lawyer kemukakan hujah dia, cara dia, kaedah dia. Lagu tu ni. Tetapi isnadnya juga tidak sahih. Hadis jarhad. Hadis jarhad. Kan ada tiga orang, Ibnu Abbas jarhad dan Muhammad bin Jahshin. Hadis jarhad diriwayatkan oleh ramai tokoh-tokoh hadis seperti Hakim, Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud, Darimi, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan lain-lain. Imam Bukhari sendiri ada meriwayatkannya di dalam At-Tarikhul Kabir, kitab dia. Bukan dalam Bukhari sahih ni dah. Hak lain, kitab dia hak lain ada. Tirmizi meriwayatkannya melalui 3 saluran sanad. Berikut dikemukakan ketiga-tiganya berserta komen beliau. Hak nak senang. Dia hak paling kuat dalam 3 ni, hak ni lah hak boleh dikemukakan. Dalam hak 3 ni paling kuat ialah hadis jarhad. Jarhad ni seorang sahabat yang tidak diketahui ada meriwayatkan satu pun hadis yang lain kecuali hak ni. Hadis tentang paha ni aurat. Hak ni ya, dia ada riwayat. Hak lain tak ada. Sepanjang hidup dengan Nabi tu kan, dia tak ada riwayat. Sikitlah riwayat dia. Ada pun ni ya. Hak ni yang maklum. Setara tu. Tak apalah. Tapi hak ni lah hak paling kemah sekali. Dalam banyak-banyak